Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dengan bulan yang penuh dengan keberkatan serta ibadah. Kewajipan berpuasa telah disebut dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 183 sehingga 185, yang di antara lainnya mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian dalam waktu-waktu yang tertentu. Ayat-ayat tersebut juga menggariskan bahawa jika mereka yang sakit ataupun sedang bermusafir dibenarkan untuk tidak berpuasa tetapi perlu menggantikan puasa tersebut. Ibadah puasa di kalangan kita ialah dengan menahan diri daripada lapar dan dahaga serta tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ramadan pada kali ini mungkin berbeza daripada Ramadan-Ramadan sebelum ini yang pernah kita tempuhi. Dalam situasi wabak COVID-19 yang melanda kita serta perintah kawalan pergerakan bersyarat yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia serta penguatkuasaan bekerja dari rumah bagi kebanyakan warga USIM, tentunya pengalaman ini adalah pengalaman yang baharu bagi kita. Untuk penjagaan kesihatan bagi mencegah jangkitan penyakit seperti COVID-19, ingin saya menyeru kepada anda semua supaya mengamalkan pencucian tangan yang betul dengan kerap, sama ada menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Amalkan jarak sosial yang sesuai dan jika tiada keperluan, tidak perlulah kita keluar daripada rumah. Keluar daripada rumah jika hanya ada urusan yang tertentu ataupun urusan-urusan yang penting sahaja. Jika kita terpaksa keluar, elakkan dari menghadiri majlis-majlis keramaian, menghadiri tempat-tempat yang sesak serta tertutup. Gunakan topeng muka ataupun pelitup muka yang sesuai ketika keluar daripada rumah. Ini adalah untuk mengelakkan kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Elakkan bersalaman dan juga bersentuhan dengan individu lain. Dengan cara ini, rantaian COVID-19 dapat kita putuskan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suka juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi dengan anda semua tentang kelebihan puasa daripada sudut kesihatan. Yang pertama, puasa dapat mengajar kita tentang kawalan diri. Apabila seseorang itu berpuasa, dia wajib mengawal diri daripada makan dan minum. Bukan itu sahaja, individu yang berpuasa juga dapat mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Selain itu, individu-individu yang berpuasa juga tidak digalakkan untuk melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa seperti membuat fitnah, mengumpat, mengeji, bercakap bohong. Walaupun perkara-perkara tersebut tidak membatalkan puasa, elakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah sepanjang kita berpuasa. Banyakkan diri kita dengan amal ibadah. Daripada sudut kesihatan, individu yang berjaya mengawal diri dengan baik mempunyai tahap kesihatan mental yang baik. Kawalan diri yang baik juga mendatangkan ketenangan kepada kita, mengurangkan stres, seterusnya menyebabkan kita lebih ceria dan bersemangat. Kajian menunjukkan puasa boleh menurunkan paras gula dan kolesterol dalam darah bagi individu yang normal dan sihat. Bagi mereka yang mempunyai penyakit kencing manis, cara pengambilan ubat hendaklah diubah kepada masa makan ubat yang berbeza sewaktu berpuasa. Pengambilan makanan yang mempunyai kadar gula yang tinggi haruslah terkawal, terutamanya ketika berbuka puasa. Ahli perubatan yang menjalankan penyelidikan tentang daya tahan badan terhadap penyakit telah menemukan bahawa puasa meningkatkan kerintangan seseorang terhadap penyakit. Selain itu, kadar penyembuhan tisu yang rosak juga meningkat. Selain daripada meningkatkan rintangan badan, berpuasa juga mengurangkan risiko penyakit kanser. Puasa dapat meningkatkan memori, memulihkan sistem saraf dan kesihatan mental. Keupayaan mengingat, menghafal dan fungsi memori adalah antara kebaikan berpuasa. Penyakit-penyakit seperti Alzheimer disease atau nyanyuk, angin ahma atau stroke dan penyakit Parkinson juga dapat dipulihkan dengan mengurangkan pengambilan makanan seperti dalam keadaan berpuasa. Pemulihan DNA semasa berpuasa juga berkait rapat dengan kesembuhan beberapa jenis penyakit kronik. Yang kelima, puasa boleh mengurangkan berat badan.
walaupun bukan objektif utama kita berpuasa untuk menurunkan berat badan, namun berjaya menurunkan berat badan adalah berita yang baik bagi ramai orang. Penurunan berat badan selaras dengan perubahan waktu makan kita. Di samping waktu makan kita yang agak terhad setelah ditolak waktu tidur, memberi peluang kepada badan untuk menggunakan tenaga daripada makanan yang kita ambil sebelumnya. Di samping itu, tenaga yang tersimpan dalam bentuk lemak dalam badan boleh diubah kepada tenaga untuk kita gunakan sepanjang kita berpuasa. Namun, terdapat beberapa kajian yang menunjukkan peningkatan berat badan yang ketara di kalangan individu-individu setelah bulan puasa tamat. Ini hendaklah kita elakkan. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, berpuasa tidaklah bermakna kita menahan diri daripada lapar dan dahaga pada belah siang, manakala sebelah malam pula kita membalas dendam dengan mengambil semua makanan yang kita idamkan untuk makan pada siang harinya. Makanan yang sihat dan seimbang adalah penting untuk kita mengekalkan kesihatan, terutamanya pada bulan Ramadan dan juga pada musim wabak penyakit COVID-19 ini. Makan berbagai jenis makanan dengan mengambil kira kumpulan-kumpulan makanan yang kita ambil sesuai dan dalam jumlah yang tertentu, tidak melebihi jumlah yang dihadkan. Bekerja dari rumah memudahkan kita membuat perancangan untuk berbuka. Selain lebih banyak masa untuk penyediaan makanan, terutamanya masak makanan di rumah. Justru, Ramadan pada tahun ini lebih bermakna dengan pengambilan makanan yang seimbang dalam jumlah yang betul. Ingin saya kongsikan di sini perkara-perkara yang penting tentang pemakanan yang seimbang di bulan Ramadan. Yang pertama, jangan tinggalkan makan sahur ataupun dengan sengaja tidak bersahur. Sahur adalah penting supaya kita bertenaga sepanjang hari kita berpuasa. Pada waktu makan sahur, pastikan kita makan makanan daripada kumpulan karbohidrat kompleks seperti nasi atau roti yang membekalkan tenaga secara tetap dan perlahan supaya tenaga yang dibekalkan cukup sepanjang hari sehinggalah kita berbuka nanti. Jumlah ataupun porsi yang disarankan adalah sebanyak suku pinggan ataupun sebesar genggaman kita. Pengambilan makanan daripada jenis protein juga penting. Makanan seperti ikan, ayam ataupun daging hendaklah diambil sebanyak suku pinggan ataupun juga sebesar genggaman kita. Sama banyak dengan nasi ataupun roti tadi. Protein juga membekalkan tenaga selain daripada membantu otot kita dan menyembuhkan sel-sel badan kita. Kurangkan penggunaan garam yang banyak dalam makanan kerana garam bersifat diuretik dan boleh menyebabkan kita kerap membuang air. Dengan itu, air dalam badan kita akan menjadi kurang. Ambil juga buah-buahan dan sayur-sayuran. Selain daripada mengandungi vitamin-vitamin yang diperlukan oleh badan kita, kumpulan makanan berserat ini dapat mengekalkan rasa kenyang yang lama dalam perut kita. Anda peminat kopi atau teh, peminat air berkarbonat, elakkan minuman jenis ini kerana mengandungi kafein dan menyebabkan anda kerap membuang air kecil. Minum air dalam kuantiti yang sederhana sahaja. Kalau minum lebih 3 gelas pun akan menyebabkan anda kerap buang air dan cepat rasa dahaga nanti. Pada waktu berbuka, mulakan dengan pengambilan buah kurma. Jika anda mengambil kurma yang kecil, bolehlah ambil dalam 1 hingga 3 biji. Tetapi, jika buah kurma itu besar, cukuplah dengan mengambil sebiji sahaja. Selain itu, kurma juga mengandungi potasium, vitamin dan zat besi serta mengandungi serat yang tinggi. Makanan hidangan utama perlulah diambil mengikut sukatan yang sesuai, iaitu suku-suku separuh. Suku bahagian nasi, suku bahagian protein seperti daging, ikan, ayam, manakala setengah lagi ialah bahagian untuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Paling penting, makan dengan tenang dan tidak tergopoh-gapoh ketika makan. Bagus juga untuk kita tahu bahawa isyarat kenyang daripada perut kepada otak kita mengambil masa 20 minit untuk sampai. Oleh itu, makan dengan tenang akan menyebabkan kita berasa kenyang dalam tempoh tersebut. Katakan, masuk waktu berbuka di kawasan Kuala Lumpur adalah pukul 7.20 malam. Anda sepatutnya berasa kenyang
selepas pukul 7.40 malam ataupun sekitar 7.45 minit malam. Jadi makan dengan tenang. Bagi sesetengah orang, makan kurma dan minum air dahulu, kemudian baru solat maghrib. Ini juga bagus. Ini adalah kerana minuman yang kita minum serta buah kurma yang kita ambil pada waktu berbuka tersebut boleh menyebabkan kita berasa kenyang dengan cepat. Jika boleh, utamakan minum air kosong, sama ada sejuk ataupun yang panas. Untuk murih, amalkan pengambilan buah-buahan ataupun sedikit kuih. Pengambilan minuman yang mengandungi kafein seperti kopi ataupun teh boleh menyebabkan kita sukar untuk tidur. Selain daripada itu, kesan diuretik daripada kopi ataupun teh boleh menyebabkan kita kerap untuk ke bilik air bagi membuang air kecil dan mengganggu tidur kita. Warga USIM yang dikasihi sekalian, bulan Ramadan ini berbeza dengan bulan-bulan Ramadan yang lain. Dengan perintah kawalan pergerakan ini, bazar-bazar Ramadan dilarang beroperasi kerana dikhawatiri menyukarkan penjarakan sosial. Di WhatsApp grup taman-taman perumahan misalnya, ramai yang saya lihat berniaga makanan secara online, daripada jenis kuih-muih sehinggalah kepada nasi biryani, kambing bakar dan beraneka jenis minuman. Yang menjadi kebimbangan saya ialah para peniaga yang tidak berdaftar menjalankan perniagaan makanan tidak peka kepada garis panduan penyediaan makanan yang selamat. Ini termasuklah daripada segi penyediaan, penyimpanan, pembungkusan, penghantaran dan sebagainya. Berbeza dengan peniaga makanan yang berdaftar, selain daripada dikendaki menghadiri kursus-kursus penyediaan makanan yang selamat, mereka juga dikendaki mendapatkan suntikan typhoid sebelum mereka diberikan lesen untuk berniaga. Jika kita ada pilihan, pilihlah untuk membeli makanan daripada peniaga-peniaga makanan yang beragama Islam di kalangan peniaga tempatan, dan ini dapat membantu ekonomi mereka dan juga mengukuhkan ekonomi negara. Tuan-tuan, puan-puan serta saudara-saudari yang budiman, kesimpulan daripada segmen kita hari ini ialah bulan Ramadan pada kali ini merupakan bulan Ramadan yang berbeza daripada Ramadan-Ramadan yang pernah kita tempuhi sebelum ini. Selain daripada menunaikan ibadah puasa, kita juga harus memastikan diri kita terhindar daripada jangkitan COVID-19. Amalan-amalan kebersihan diri dan penjarakan sosial serta duduk di rumah diam-diam adalah perlu untuk kita amalkan. Berpuasa bukan hanya tuntutan ibadah, malahan dapat mendatangkan kesan yang baik kepada kesihatan kita. Dan yang terakhir sekali, pilihlah makanan yang sesuai, pilihlah makanan yang berzat dan tidak mengambil makanan dalam kuantiti yang banyak pada bulan puasa ini. Pilihan makanan dan apa yang kita makan terletak kepada kita. Buatlah pilihan dengan bijak. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan, selamat berpuasa, dan tidak terlalu awal untuk saya ucapkan kerana saya dengar lagu raya telah berkumandang di radio, televisyen dan telah ada iklan-iklan raya termasuklah iklan USIM yang disiarkan. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.